warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cikgu. Semua sihat? Okey, alhamdulillah. So dalam kelas kita pada hari ini, kita akan share dulu meja tampak. Ada apa ni? Siapa ni? Simpan tempat yang sepatutnya. Okey, sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, saya nak kamu tengok satu gambar ni. Ini gambar berkaitan dengan topik apa yang kita akan belajar pada hari ini. Tahu tak ini gambar apa? Burung elang. Burung elang. Burung enggang. Burung elang. Jauh. Burung elang lagi? Burung enggang. Pipik. Burung elang lagi? Burung pipik. Oh, burung pipik macam ni. Itu yang warna putih tu kita panggil apa? Paruh. Okey. Untuk pengetahuan semua, ini adalah namanya burung Kenyalang. kenyalang. Burung kenyalang. Ataupun burung Awak. Sarawak. Pandai lah. Melayu. Ataupun burung Enggang. Tahu dah awak pernah pergi Sarawak Tak. Pernah pergi? Macam mana awak burung geram? Pernah nampak tak depan-depan? Komen knowledge. Pernah nampak tak burung depan-depan? Tidak. Okey, burung kenyalang ni ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai hornbill. Hornbill kan? Burung kenyalang ni kita terkenal kat negeri mana? Sarawak. Sebab nama dia burung Sarawak. Sarawak. Dia terkenal dekat di Sarawak. Siapa pernah pergi Sarawak sini? Tak pernah? Kalau untuk pengetahuan awak semua, negeri Sarawak ni adalah negeri yang terbesar dekat Malaysia kan? Dan kita dinamakan Sarawak sebagai bumi Kenyalang. kenyalang. Itu trademark dia ya. Sarawak bumi kenyalang. So, agak-agak hari ni kita nak belajar pasal apa Sejarah. Pasal sejarah. Yelah, sejarah. Ada sejarah kan? Latar belakang Sarawak. Latar belakang Sarawak. Lagi lain? Kita belajar tentang apa sebelum ni? Siapa tahu? Sebelum ni kita belajar tentang usaha ke arah kemerdekaan kan? Salah satunya sistem pendidikan kebangsaan. Sebelum ni kita belajar pendidikan kebangsaan di tanah Melayu. So, agak hari ni kita belajar sistem pendidikan kebangsaan di mana? Di Sarawak. Di Sarawak ya. Okey, so itu kita akan belajar pada hari ini. So, cikgu akan tulis objektif yang kita akan belajar di hadapan. Boleh nampak? Tak boleh. Tak boleh. Okey, ini kita punya objektif di mana kamu akan memahami 4 cadangan pendidikan kebangsaan. Sarawak dengan baik. Kita belajar pasal Sarawak ni. Aku gelap belakang tu. Jadi nanti cikgu. Tengok depan, nanti cikgu soal. Menilai kepentingan. Kita belajar pasal pendidikan. Jadi di sini kamu akan belajar tentang kepentingan pendidikan untuk kesejahteraan. Ngantuk ke? Dah, okey tu. Awal lagi ni. Okey. Nampak tak objektif kita akan belajar pada hari ni? Faham itu. Kenapa kita tahu kat belakang tu? Main Okey. Cikgu nak kamu semua baca sama-sama. Allahu Akbar. Baca sama-sama. Gila, gila Okey. 1, 2, 3. Memahami 4 cadangan pendidikan kebangsaan di Sarawak dengan baik. Yang kedua. Menilai kepentingan untuk kesejahteraan negara. Bagus. Cikgu tahu. Cantik. Ya. Ayu, cikgu Ayu. Tolong ni. Astagfirullahaladzim. Cobaan minat. Boleh? Terima kasih Ayu. Okay. Alright, so hari ini kita akan belajar tentang pendidikan kebangsaan di Sarawak. Okay, so semua tengok pada slide di hadapan. Okay.
laporan mukti Pendidikan Kebangsaan Sarawak. Cikgu Isabella Hashim. Okey, terima kasih. Okey, laporan Woodhead Pendidikan Kebangsaan di Sarawak. So, laporan Woodhead ni kalau kita tengok pada sebelum kita belajar tentang pendidikan di tanah Melayu, pendidikan kebangsaan dan laporan PENU. Macam-macam kan? So, hari ini kita belajar tentang laporan Woodhead. Woodhead ni bahasa Melayu kita translate dia. Kalau kayu. Kepala kah? Kayu. Kepala kayu. Ha. Kalau awak nak ingat Sarawak, ingat kepala kah? Kayu. Kayu. Okey, so pendidikan kebangsaan di Sarawak. Kita tengok isi dalam. Okey, laporan Woodhead ni sebenarnya diperkenalkan oleh siapa? Encik Woodhead. Ini merupakan ketua pegawai pelajaran dari Britain yang diundang untuk meninjau perkembangan pendidikan dan membuat cadangan tentang pendidikan di Sarawak dan Sabah. Okey, nanti sekarang kita balik Sarawak sahaja ya. So, dia dijemput untuk meninjau perkembangan di negeri Sarawak. Ingat ya, siapa yang perkenalkan laporan Woodhead tu? E.W. Woodhead. Okey, yang seterusnya ini adalah cadangan laporan daripada Woodhead. Kenapa dia nak menunjukkan kepentingan sistem pendidikan kebangsaan di Sarawak? Nampak yang pertama tu, apa dia? Memperkasakan pendidikan. Peringkat rendah menengah. Maksudnya di sini dia di peringkat sekolah rendah dan juga sekolah menengah dia ingin memperkasakan pendidikan. Yang kedua, menitik beratkan kepentingan sebagai bahasa pengantar. Maksudnya sekolah di Sarawak ini dia menggunakan bahasa apa? Bahasa Inggeris. Dan yang ketiga, mewujudkan sistem pembiayaan pendidikan yang teratur. Betul kat belakang Okey, dapat tak? So ini cadangan daripada Encik Woodhead kenapa kita wujudkan sistem pendidikan di Sarawak. Okey, yang seterusnya yang ini awak boleh tahu. Ini adalah cadangan Woodhead. Kenapa kita kena bentuk sistem pendidikan kebangsaan di Sarawak? Dan tadi tu secara overall, kenapa kita wujudkan di Sabah dan Sarawak kan? Dan ini kenapa kita kena wujudkan sistem pendidikan di kebangsaan di Sarawak? Yang pertama adalah untuk mewujudkan sekolah menengah berbilang kaum dengan menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa apa? Bahasa pengantar. Yang kedua, apa dia? Maksudnya peperiksaan tu diseragam kan? Yang ketiga, asal baca. Nadia. Macam ngantuk kat belakang tu cuba baca. Di sini juga cadangan saya salah satu adalah memperkenalkan buku teks yang berlatar belakangkan usul tempat dan yang kelima memastikan pendidikan sivik diajar di sekolah. Dapat tak? Faham tak sini maksudnya? Ada yang tak faham? So sekarang ni dia guna bahasa apa dekat sekolah di Sarawak ni? Bahasa Inggeris. Dia gunakan bahasa Inggeris. Okey. So itu cadangan yang awak kita belajar hari ni lah. Since tak ada ini saja. Ni maklumat. Ni maklumat kenapa pembentukan sistem pendidikan kebangsaan. Kalau kita kamu nak tahu Sarawak ni dia banyak berbilang kaum Ada Melanau, ada apa lagi? Siapa tahu? Ada Iban. Okey. Alright, jadi maklumat pembentukan sistem ni untuk membentuk perasaan semangat kekitaan dan taat setia kepada negeri Sarawak dalam kalangan penduduk yang berbilang kaum. So, ingat tak maklumat dia tu? Ingat? Ingat dulu. Jadi keluar tak soal dia. Ingat dia membentuk perasaan semangat kekitaan. Ingat saja kalau maklumat pembentukan Sarawak ni sebab penduduknya berbilang kaum, jadi dia ingin mewujudkan semangat kekitaan. Okey. Alright, so seterusnya kita akan buat satu aktiviti. Dia bukan dah aktiviti pun. Satu forum. Satu pernah join forum kat mana-mana? Ada tak satu pernah join forum? Kita nak lebih memahami topik ni. Kita nak buat satu forum. So cikgu bagi masa 2 minit untuk kamu bincangkan siapa 2 orang je. Seorang kita jadikan sebagai moderator. Dalam forum ni kena ada moderator lah. Orang yang bertanyakan soalan dan ada panel ataupun orang yang dijemput. Okey. So cikgu bagi masa 2 minit untuk bincang boleh? Boleh. Semangat sikit. Boleh kita tak? Boleh ni mengantuk ni. Boleh. Okey 2 minit. Siapa yang dah tu nanti cikgu panggil dan yang datang ke depan. Mana risau cikgu bagi lebih split lah. Siap? Alright. Yang lain tu dengar. Okey. Dah? Dah tu. Okey dah. Alright, so siapa yang ni?
Saya moderator. Siapa jadi moderator? Okey, ayo. Bagus kan tak ada bukan. Nanti kita belanja dia. Pada berani. Yang kedua, siapa nak jadi cikgu head? Awak nak tak? Boleh. Bagus. Dah kita pukul. Semua lelaki dengar Okey, cikgu nak bagi masa 1 minit untuk kamu fahamkan dulu apa yang cikgu tulis. Faham tak ni? Faham tak? Soalan lagi. Okey. 1 minit Dah. Okey, semua dah ready dah? Tak dengar lah, yang lain ngantuk ni. Tak fokus. Semua dah ready? Tak ada suara, satu suara lagi ni. Dah ready belum? Ready, cikgu. Okey, kita tengok forum hari ini berkenaan dengan apa yang kita belajar pada hari ini. Okey, forum ini bertujuan untuk supaya semua tahu macam mana kronologi yang berlaku nanti yang berlaku semasa pembentukan kebangsaan ni lah di Sarawak ya. Alright, kita punya moderator dengan panel dah ready ke? Alhamdulillah, semangat ni. Boleh? Okey. So, kita mula daripada sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Terima kasih kepada Encik Uhid selaku Ketua Pegawai Pelajaran dari Britain kerana sudi datang ke sini untuk meninjau tentang perkembangan pendidikan dan seterusnya membuat cadangan tentang pendidikan di negeri Sarawak ini. Jadi Encik Uhid, kami telah dimaklumkan bahawa Encik Uhid telah membuat satu laporan yang dikenali sebagai laporan Uhid pada tahun 1955. Jadi, bolehkah Encik Uhid jelaskan kepada kami kenapa wujudnya laporan Uhid 1955? Terima kasih kepada moderator dan untuk saya. Okey, antara laporan sebab kenapa laporan Uhid ini wujud, ada 3 sebab. Yang pertama sebab nak memperkasakan pendidikan peringkat rendah dan juga menengah. Maksudnya ada sekolah rendah dan juga ada sekolah menengah. Itu yang pertama. Okay. Yang kedua, saya nak titik beratkan pentingnya bahasa Inggeris ini sebagai bahasa pengantar. Maksudnya dekat sekolah, guru-guru akan bercakap dalam bahasa Inggeris bersama dengan pelajar. Okay. Dan yang terakhir, saya nak wujudkan satu sistem, maksudnya pembiayaan pendidikan yang teratur. Maksudnya tahu di mana boleh dibayar ataupun siapa yang kita akan hubungi. Itu sahaja. Terima kasih Encik Uhid. Jadi apa yang dikatakan Encik Uhid ini sangatlah berpesan kepada seluruh warga Sarawak ni. Sebab apa pembiayaan yang kita selaras untuk semua memudahkan semua orang ke. Jadi mungkin terima kasih kepada Encik Uhid kerana sudi meluangkan masa meluangkan masa bersama kami pada forum pagi ini dan selamat berjumpa lagi. Terima kasih. Okey. Saya dapat tak semua? Dapat, cikgu. Itu adalah salah satu contohlah kejadian ketika Uhid datang meninjau Sarawak dan memberikan cadangan tentang sistem pendidikan kebangsaan. Okey. So, semua faham tak ni? Ada yang tak faham tak? So far semua faham Okey. Apa dia? Ingat je cikgu. Okey. So cikgu bagi revise sekali lagi tentang cadangan laporan Uhid. Yang ini awak kena ingat di mana dalam sini cadangan dia adalah apa dia yang pertama? Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Yang kedua? Menjalankan kegiatan pelajaran. Yang ketiga? Memperkenalkan buku teks. Okey, pakai yang keempat? Memastikan pendidikan sendiri. So kalau semua dah faham, cikgu tutup slide ni. Cikgu nak kamu jawab soalan boleh? Boleh. Soalan tak banyak pun. Soalan 4 soalan sahaja. Soalan objektif. Ya. Subjektif ya. Bagi otak tu berfikir sikit. Dia nak sejarah paper one cikgu bulat-bulat. Apa dia? Tahu pensel. Tak apa. Cikgu yang pensel. Nanti bawah Okey.
So, cikgu bagi soalan ni, cikgu bagi mau masa dalam 7 minit lah untuk jawab. Boleh? Sebab soalan subjektif Okey, siapa yang dah dapat tu dah boleh jawab sekarang. Minit tau, 7 minit. Sampai dah selesai, dia kata hantar baru hantar. Cikgu nak tulis nama ke? Yes, ada nama kat situ kan? Okay tak? Start. Boleh tak you? Boleh cikgu. Awak tadi tak kata dekat senang Cikgu saya lupa jawapan cikgu. tadi tak faham lah tu. Faham, cuma mau tulis soal. Tak apa. Cuba. 4 soalan je. Ya Allah, kalau SPM tu lagi dah. Berapa soalan? Kita ni. Cikgu satu soalan berapa markah? Satu soalan tu 2 markah. Aku ini lagi yang pengukuran. Aku tengok faham ke tidak apa yang kita tanya. Siap dah cikgu. Tunggu dulu, tunggu kawan lain. Masa lagi. Bagi kawan lain. 2 minit lagi ya. Siapa cikgu? Kawan kamu seorang ini tak siap lagi. Kamu nak mikrofon? Sempat. Semua dah set soalan? Dah. Alright, so sekarang ni cikgu nak kamu bentukkan jawapan dengan roket di sebelah. Jadi kita akan bincangkan sama-sama jawapan dia. Sudah ada 4 soalan, betul? Betul. Okey. Tolong betulkan punya kawan punya jawapan dengan menggunakan pen warna merah ke biru ke, tak kisah, yang penting berlainan warna Boleh? Boleh. Okey, so soalan pertama cuba bacakan. Berdasarkan laporan UHEC 1955, bahasa apakah yang akan dijadikan sebagai bahasa pengantar sekolah menengah di Sarawak? Apa jawapan dia? Bahasa Inggeris. Seperti cikgu terangkan tadi, jawapannya adalah bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris. So kalau betul, tanya betul. Kalau salah, tolong buat pembetulan supaya kawan awak tahu apa jawapan yang betul. Dah? Dah. Okey, soalan yang seterusnya. Apa dia? Tolong Nadia bacakan. Siapakah ketua pegawai pelajaran dari Britain? Siapa ketua pegawai? UHEC. Ingat kalau di Sarawak, dia Kepala kayu. Kepala kayu boleh hack. Ada terbalik macam mana tu? Macam mana jawapan dia? EW. Headwood. Headwood. Salah, wood hack ya. Dia kena wood hack. Okey? Wood hack. Kepala kayu. Kalau jawapan Salah, betul kan? oh yes. Salah
memang woodhead. Betul tak je pasal dia? Salah. Alamak. Balik kepala, ingat kepala kayu. Kayu kepala. Kayu kepala. Wood kayu kepala. Kayu kepala, tapi kalau kita translate sekarang ni terbalik kan. Tapi kalau nak senang ingat kayu kepala je lah. Woodhead. Okey, soalan yang ketiga. Salma, kau boleh tolong bacakan soalan? Okey, soalan ketiga. Apakah matlamat pendidikan kebangsaan di Sarawak? Tadi kita cakap pasal matlamat. Ingat tak lagi matlamat? Ingat cikgu. Sarawak ada penduduk yang berbilang Kaum. kaum. Jadi apa dia punya matlamat tu? Mewujudkan perasaan ataupun semangat kekitaan. Ingat tak tadi kat sini? Ini jawapan dia. Membentuk perasaan semangat kekitaan dan taat setia kepada negeri Sarawak dalam kalangan penduduk yang berbilang kaum. Ini dia punya matlamat. Siapa betul sini? Siapa yang tanda kertas jawapan dia betul? Menjadikan apa? Membentuk semangat kekitaan. Ni jawapan dia. Tadi ni cikgu dah terangkan dah. Cikgu, maaf. Dia ingat pasal kalau matlamat ni dia bilang semangat tu. Semangat kekitaan sebab penduduk Sarawak ni dia bilang kaum. Sama juga dengan Sabah kan? Alright, dah. Dah. Okey, yang dah ke? Dah. Okey, yang seterusnya siapa? Tolong baca ni. Mengapakah sistem pendidikan kebangsaan diwujudkan? Kenapa jadi wujudkan? Seragam. Ada 3 tadi. Seragamkan sistem pendidikan. Memartabatkan pendidikan. Ini dia kenapa diwujudkan. Memperkasakan pendidikan sekolah rendah dan menengah. Gender jawapan tak boleh ke cikgu? Kenapa Ayub? Muka macam pelik je. Seragamkan pendidikan di Sarawak, betul ke cikgu? Menyeragamkan pendidikan di Sarawak. Apa tadi soalannya? Cuba ulang balik. Apakah sistem pendidikan kebangsaan diwujudkan? Di Sarawak yang cakap. Sistem pendidikan diwujudkan. So dia general. Umum soalan dia sepatutnya di Sarawak tu. Okey, siap cikgu silap. Tulis. Di Sarawak. Jadi siapa yang jawab ni? Salah satu. Okey, betul. Ni cikgu. Siapa jawab menyeragamkan tadi? Betul Ayub. Betul Ayub Ayub. Ini betul. salah satu jawapan dia. Kalau dia ada jawab salah satu daripada sini, dia betul. Okey, betul. Ada yang dapat full mark tak? Ada. Ada betul semua? Tak ada. Susah ke soalan tu subjektif? Ini ke keluar exam cikgu? Itu salah satu soalan insya-Allah. So kawan kena dasarkan diri awak untuk buat soalan subjektif Jangan soalan sensitif video, soalan subjektif Okey? Siap. So dah Bagi siap? markah ke? Kita nak tulis markah ke? Tak tahu. Cikgu tulis makan. Okey, baiklah. Okey. Terima kasih semua boleh hantar. Okey. Terima kasih. Sama-sama. Alright. So, hari ini apa kita belajar? Kita belajar tentang cadangan pendidikan. Kebangsaan di Sarawak. Okey, lepas tu kita juga menilai kepentingan untuk kepentingan pendidikan untuk kesejahteraan negara. Agak-agak apa pentingnya pendidikan untuk kita? Untuk masa depan. Untuk masa depan. Bagus. Jadi untuk mengubah gaya hidup. Contohnya, bila ada pendidikan ni dia boleh mengubah gaya hidup daripada miskin kepada lebih baik. Okey, lagi lain bagus. Jadi bijaksana cikgu. Kalau ada pendidikan dia jadi lebih Bijaksana. biasanya lagi ada lagi tak? Pekerjaan yang okey. Dapat pekerjaan lagi tapi kalau tahap pendidikan ni dia belajar tinggi dapatlah kerja yang lebih baik. Alright, so last sekali untuk rumusan apa yang telah kamu belajar hari ini, saya nak bagi kamu exit ticket. Okay, dalam soalan ni berikan dua isi penting yang kamu belajar hari ini dan juga pilih satu soalan yang kamu tidak faham. Okay. Boleh juga. Di sini kamu rumuskan apa yang telah kamu belajar hari ini. Apa yang kamu tak faham apa dalam kelas, tulis di dalam kertas. Nanti cikgu akan baca dan cikgu akan ulas balik pada kelas seterusnya, insyaAllah. Semua kita ni? Okey, cikgu. Okey
Panjang ni tak faham ni. Ya Allah. Okay. Apa tak apa. Terima kasih. Siapa yang dah siap tu boleh hantar. Alright. So, itu sahaja pembelajaran kita untuk hari ini. So, sekali lagi cikgu nak merumuskan pendidikan kebahasaan di Sarawak ni. Dia diperkenalkan tadi oleh IW. Okay, ini adalah salah satu apa namanya tu pendidikan salah satu usaha dalam pendidikan kebahasaan untuk menuju ke arah kemerdekaan. So, itu sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Terima kasih kelas. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, cikgu. Kita balik je. Kita bawa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu Bagi mati. Amin. Okey, so pastikan di bawah meja ada sampah. Okey. Siapa yang mengantuk tu boleh pergi basuh muka sekarang. Alright, terima kasih kelas. Baik, cikgu.